Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat sekalian, saya nak ambil sedikit tentang sistem pendidikan tadi. Sebahagian daripada kita telah pun melalui satu proses pendidikan yang sempurna, manakala sebahagian yang lain melalui satu proses pendidikan berasaskan sistem pendidikan yang tidak lengkap ataupun kita kata tidak rabbani. Maka di sinilah keperluan di mana kita perlu mencari sendiri dan berusaha sendiri untuk mencorakkan apa yang patut kita peroleh. Jadi dalam isu ini, saya suka mengesyorkan kepada saudara-saudara sekalian untuk senaraikan, untuk list down apa yang kita perlu, apa yang kita telah miss pada zaman sebelum ini, dan apakah plan of action untuk melengkapi kekurangan yang ada pada kita hasil daripada kecacatan sistem pendidikan yang telah kita lalui. Saya ambil beberapa contoh. Kita dapati ramai di kalangan rakan-rakan kita berminat kepada agama, tetapi tidak boleh membaca Quran. Sedangkan membaca Quran ini antara perkara asas yang mesti ada kepada saudara-saudari sekalian. Jadi kalau kita nak tunggu nanti kita dah ada anak baru kita nak belajar baca Quran, maka itu satu bagi saya, walaupun tidak terlambat dari satu sudut, tetapi dari sudut yang lain dia agak terlambat. Pada masa sekarang ni lah, di mana saudara-saudari masih lagi budak, belum ada taklif yang lebih banyak pada masa akan datang, rebutlah peluang yang ada untuk belajar membaca Quran. Sebab apa? Sebabnya once kita dah jadi ibu, dari bapa, kita akan jadi imam kepada anak-anak. Kita akan ajar anak baca Quran. Susah kalau kita nak terima ibu bapa bagi kat apa? Bagi kat ustaz tak sini. Jadi kita akan ada ego masing-masing. Kita akan ada ego masing-masing. Bagi sesiapa yang pergi ke Scarborough baru-baru ni kan, jumpa dengan anak saya yang sulung, yang perempuan. Jadi bila kita ada usrah di dara bersama-sama dengan kawan-kawan yang belajar buat PhD, anak saya yang berusia 12 tahun, bacaan Quran dia jauh lebih baik daripada kaum ibu yang sedang buat PhD. Jadi isteri saya balik ke rumah, dia kata, abang, dia buat keputusan untuk tak benarkan anak saya join program dengan kaum ibu. Saya tanya sebab apa? Sebab dia berpendapat bahawa ego orang yang dewasa akan tercabar, kan? Sebab kita nak ramaikan kaum ibu datang belajar baca Quran. Tiba-tiba ada budak yang berusia 12 tahun yang baca jauh, bukan sikit, jauh lebih baik. Sedangkan kaum ibu ni masih merangkak. Kita dengar apa sedih kita tengok. Jadi sebab tu saya nak nasihatkan, sekarang ni kita senaraikan apa masalah kita, apa keperluan kita, apa yang kita dah miss. Kita jangan, dah terlambat tak? Okey, kalau terlambat, apa plan of action kita? Kita nak tampung lubang-lubang, lompang, kecacatan, defects yang ada, supaya kita tidak pula lebih terlambat selepas daripada itu. Moga-moga lepas ni bila kita dah ada anak, dah lebih dewasa, menjangka usia yang lebih tua, kita tak akan ada perasaan malu
untuk baca Quran dengan kanak-kanak yang jauh lebih muda daripada kita. Jadi kita kena plan apa yang patut kita buat sekarang, dengan guru yang macam mana, kelas yang macam mana. Mulakan dengan memperbetulkan bacaan Fatihah, kan? Yang lain tu kemudian, kan? Betulkan macam mana nak memperbetulkan makhraj, cara sebutan yang betul, hukum tajwid macam mana. Nama-nama tak ingat tu tak apalah, idgham lah, ma'al gunnah, bila gunnah. Saya ustaz ni pun tertukar lagi. Kalau tanya, kan, iklab tak iklabnya, yang tu kemudian, kan. Yang penting bila orang dengar kita baca Quran tu, orang dengar, orang akan tahu kita ni orang yang belajar. Okay. Sebab saya perasan di kalangan abang-abang, kakak-kakak yang seusia dengan saya ini, yang jauh lebih berusia daripada saudara-saudari sekalian, ramai yang minat pada agama tapi tak boleh membaca Quran. Pada masa yang sama, jangan mempunyai sifat inferiority complex, inferior. Inferior tu bagus, tapi jangan menyebabkan dia demotivate kita sehingga menyebabkan kita menjauhkan diri daripada agama. Sebab diriwayatkan bahawa, kalau saya tidak silap, Sa'ad bin Abi Waqqas ataupun Khalid Al-Walid, saya lupa salah seorang, diriwayatkan bahawa dia hanya boleh membaca Fatihah dan suratul Ikhlas sahaja, sedangkan dia panglima perang yang hebat dalam sejarah Islam. Ketidakmampuan kita untuk membaca Quran tidak menjadi batu penghalang, barrier untuk kita menyumbangkan kepada agama. Jangan pula kita kata, wah, aku tak pandai baca Quran, ni geng-geng masjid, geng-geng surau ni, kan? Bila ada majlis kita tak pergi. Jangan. Kita kena ingat bahawa ada di kalangan sahabat Nabi yang hebat pun hanya menghafal 1-2 surah sahaja, tapi mereka menyumbang kepada agama dengan sumbangan yang besar. Jadi itu cara kita berfikir, supaya kita tidak demotivate, kita tidak berhenti di tengah jalan, kita menjauhkan diri daripada kumpulan agama hanya semata-mata kerana beberapa sifat kurang yang ada kepada penghayatan agama kita. Kemudian pada masa yang sama, kita kena belajar memperbetulkan solat. Kalau kita tengok Ustaz Zarudin cukup aktif dalam menganjurkan program tahsin solat, memperelokkan solat. Beli buku dia, saya campaign untuk dia. Tak apalah, beli buku dia ke ustaz mana ke, baca sendiri dalam bahasa banyak. Kita perbetulkan balik perkara-perkara asas yang kita telah miss sebelum ini, supaya kalau orang tengok kita solat, ini sebagai ukuran, bukan nak suruh orang tengok, kan? Ini sebagai ukuran. Kalau orang tengok kita solat, orang tahu kita ni orang yang belajar. Kita kena beza cara sembahyang orang yang tidak belajar, yang tidak faqih, dengan cara solat orang yang belajar dan orang yang faqih. Beza. Ustaz tahu macam mana? Contohlah. Yang tadi kita dah sebut cara bacaan, kan? Cara bacaan. Yang kedua, cara solat. Kita boleh tahu dah orang tu belajar tak belajar, kan? Kalau dia sembahyang, kita nampak tu hangguk, kita tahu dah dia tak belajar sembahyang. Kalau kita tengok cara dia letak tangan bersedekah, di mana dia letak, kita tahu dah dia tak belajar. Ustaz, dia mazhab lain. Mazhab lain apa? Dia mazhab Syafi'i pun tak ada. Contohnya, kan? Belajar agama pun tengah terbalik. Kita boleh tahu dah. Cara kita tengok dia bersedekah, letak tangan macam mana, angkat takbir macam mana, cara dia berdiri, kaki dia macam mana, pakaian dia macam mana. Kita dah tahu dah. Macam Ustaz tahu? Berdasarkan kepada appearance. Kalau setengah orang, bila dia sembahyang, dia lipat kaki seluar. Kita tahu dia ni mempunyai fahaman tentang isbal, kan? Dari sudut satu pandangan yang tidak dipersetujui oleh Syekh Al-Arnaud. Golongan yang sembahyang dia lipat seluar dia terpengaruh dengan Syekh Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan haram dan tidak sah solat dalam keadaan seluar atau kain atau pakaian menutup buku lali bagi orang lelaki, kan? Kita tahu. Itu yang saya kata bahawa cara solat kita menggambarkan ilmu dan kefahaman kita. Bila dia lipat je kaki seluar, kita tahu. Tapi ada setengah orang dia tak sengaja, ada itu cerita lain. Tapi yang purposely, dia ilmu dia, setiap kali nak main, dia lipat. Kita tahu ini
dia aliran Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Setengah orang dia beragama, tapi dia tak kisah kaki seluar dia kat bawah ataupun tidak. Kita tahu bahawa dia sealiran dengan Syekh Al-Arnaud dan sebagainya. Itu contoh. Kedua-duanya daripada aliran hadis, ahli hadis. Begitu juga kita tengok setengah orang dia sembahyang dia tak kisah seluar dia macam ni ke ataupun dia tutup punggung dia. Bagi orang lelaki lah. Orang perempuan memang sementelah lagi. Bagi orang lelaki dia cukup jaga. Baju dia mesti labuhkan ke bawah punggung. Maka dia strict kepada fikrah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan bahawa haram dan tidak sah solat walaupun kaum lelaki yang berseluar ketika solat. Ini semua menggambarkan keilmuan yang ada pada kita. Kita jangan berasa cukup dengan pendidikan yang kita telah lalui. Sebab ilmu tak pernah cukup. Kita mesti sentiasa dahaga kepada ilmu. Mungkin saudara-saudara kata, Ustaz kita dah belajar dulu. Kita kena ingat, kenapa kita makan, kita sentiasa pelbagaikan makanan. Ibadat juga mesti dipelbagaikan. Seorang sahabat jumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku seorang munafik. Dia kata, aku seorang munafik. Maka Nabi tanya dia, kenapa kamu mengatakan bahawa kamu seorang munafik? Dia kata, kerana apabila aku bersama dengan kamu, aku menjadi seorang yang baik. Tapi apabila aku pulang ke rumah, aku bergerak senda dengan anak dan isteri, aku lupa kepada agama. Siapa dia? Huzaifah Al-Yamani. Nabi kata kepada Huzaifah Al-Yamani, itulah yang sebenarnya. Maknanya agama ni, penghayatan agama dia ada pasang surut dia. Tak ada orang graf dia melintang macam ni. Tak ada. Semua manusia, walaupun dia belajar dan faham tentang agama, graf dia turun, naik dan turun. Itu yang disebut, kalau saya tidak silap, oleh Sayyidina Ali. Yang disebut oleh, yang diriwayatkan oleh Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan bahawa bila seorang berada di atas landasan, dia jatuh tergelincir daripada landasan suluk dia mencari keredaan Allah Ta'ala, dan dia kembali kepada suluk dia, maka dia seorang yang benar. Sebab tidak ada orang yang tak pernah tergelincir daripada landasan. Faham? Ginilah bagi bahasa yang mudah. Kita sembahyang sentiasa khusyuk. Ada masa kita khusyuk kan, memang TikTok kan. Orang kata kalau orang panah dekat betih kita, berdarah keluar banyak mana tak rasa. Pernah tak khusyuk macam tu? Sikit-sikit lah kan. Khusyuk sungguh kan. Contohnya lah. Memang apa nak sebut apa? Optimum ke climax ke? Tak tahulah. Tapi dah habis dah tu. Kalau tekan minyak tu rapat lah kan. Pernah kita semayang macam tu kan? Dengan menangisnya, dengan khusyuk, dengan tawaduk, dengan takut kepada Allah. A1. Perfect. A+. Tapi ada masa semayang kita out. Ring anak kunci kat mana tu? Start takbir tu, dia dah ingat kunci kereta. Budak tu dia duduk main. Daripada awal lagi. Dia kata budak tu dia duduk main ni. Anak tu memang nakal. Kita daripada awal sumpah anak kita dalam semayang. Begitulah manusia. Kadang-kadang masa semayang dia ingat pada assignment. Masa semayang ingat pada lecturer, nak minta take home test. Macam-macam masalah kita. Ada ketika kita khusyuk, ada ketika kita tidak khusyuk. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi kepada Huzaifah Al-Yamani. Begitulah yang sepatutnya. Jadi kita jangan rasa inferior hanya semata-mata kerana penghayatan agama kita ada pasang surut. Itulah realiti beragama. Dia ada pasang surut. Solat ada time kita rasa rajin, ada time kita rasa malas. Solat ada time kita rasa manis, ada time kita rasa pahit. Allah malahnya nak sembahyang. Itu biasa. Tapi kalau hari-hari malas, something wrong. Dah duduk kat UK dah 2 tahun lebih, duduk malas lagi sembahyang. Itu something wrong lah. Tapi kalau dalam seminggu tu ada hari rajin, ada hari malas, itulah message yang diberitahu oleh Nabi kepada Huzaifah Al-Yamani untuk menafikan perasaan Huzaifah bahawa dia seorang munafik.
betulkan cara memahami agama. How do we understand this religion? Cara kita memahami ajaran agama yang suci ini, supaya kita tidak mudah berputus asa di atas segala kekurangan yang ada pada kita. Dan begitulah seterusnya. Kita tengok semayang kita, cara pakaian, mesti ada kopiah ke tak ada kopiah, kan? Orang perempuan nak pakai macam mana, kita belajar. Saya nak sentuh semua tak boleh. Puasa kita, puasa kualiti tu macam mana, apa yang patut kita tekankan. Ni dah duduk sibuk, kau hidung batal ke tak batal, batal ke tak batal, duduk bincang yang tu, tak habis-habis. Sedangkan yang kau mata kau duduk tengok Mak Saleh pakai menjuluk mata, kau tak bincang. Yang patut kau bincang, yang para ulama sebulat suara sebut, yang menjejaskan puasa ialah mata kamu yang melihat perkara maksiat. Yang buat korek hidung, korek telinga itu benda kecil, tak payah bincang. Kau nak korek-korek lah. Nak sampai mana? Ada orang tanya, Ustaz, kalau sampai kat ruas pertama batal, sampai ruas kedua batal tak? Hidung kau ni dalam mana? Dua bincang kau hidung dalam mana? Korek lah, kalau sampai siku kau masuk dekat siku-siku tadi. Apa yang masalah? Saya dekat masjid, dekat Malaysia, itulah orang tua duk tanya. Kita yang budak-budak yang terpelajar ni, yang remaja yang terpelajar ni, jangan bincang benda tu. Kita bincang benda core. Lepas tu baru kita pergi yang kecil. Yang kau selesaikan dulu. Settle, clear dulu benda tu. Macam mana? Okey. Ni dah ibu bincang yang tu. Minta maaf dulu. Satu contoh lagi. Ada pakcik dia tanya, Ustaz, kalau kita buang air sembelit, dia masuk balik, batal ke tak batal? Ada benda ke pakcik nak fikir? Tak payah fikirlah benda tu. Nak fikir buat apa? Quran tak cerita, Nabi tak cerita. Semelit masuk balik ke tak masuk balik. Fikir buat apa? Batal tak batal? Masa saya sekolah menengah, geng kita panggil set-set surau kan. Sekolah Sanjung ni ada set surau, set nobar, set megah. Masuk sekolah ni. Ni sekolah Terengganu lah tu, istilah Terengganu ke apa tak tahulah. Satu lagi set skodeng. Tu suka bukan sama perempuan. Set skodeng. Duk bincang. Nak cerita apa lah? Ni kata set surau. Satu sepuluh. Tak apalah. Satu ustaz tu datang dekat sekolah. Dia cerita mandi wajib ni, dia kata kalau kita mandi saja-saja, air masuk dalam telinga, batal puasa. Ini semua benda-benda kecil-kecil, benda remeh-temeh. Ada satu pakcik telefon dalam radio Pulau Pinang. Dia kata, kalau kita jelir lidah, air ni dah dekat luar, dah daripada bibir. Kita masuk balik lidah batal. Ini semua benda titik bengih, benda remeh-temeh. Dia tak perlu kita bincang. Jadi kita kena differentiate, bezakan apa benda yang patut kita bincang, benda apa yang tak patut bincang. Jadi untuk kita mempertingkatkan kualiti ibadat kita, disebabkan oleh kecacatan sistem pendidikan yang kita lalui sebelum ini. Macam saya bertuah, Alhamdulillah, saya pergi masuk UIA macam Syekh kita. Macam Hena kita masuk UIA. Kita masuk UIA, kita belajar undang-undang sivil, kita belajar undang-undang syariah, kita boleh belajar undang-undang muhtaj, kita boleh belajar kitab lama, kita boleh belajar buku-buku undang-undang Inggeris dan sebagainya. Kita diberi kesempatan. Macam saudara-saudara semua, ada yang datang pada kisah, sekolah agama. Kita dah lalui sistem pendidikan yang seimbang. Tapi ada orang yang tak dapat mengenali benda tu. Di rumah saya ada mak tahfiz. Anaknya pakai serban, maknya pakai seluar jin. Nak cerita, setiap orang ni, walaupun dia ada kekurangan, tapi semua orang nak baik. Walaupun diri dia tak sempurna, tapi dia nak anak dia baik. Sebab itu saudara-saudari sekalian, menjadi orang baik ialah kehendak semua orang. Cuma adalah beberapa perbincangan tentang itu. Tadi kita dah sebut tentang peranan media massa. Saya nak sentuh sekali lagi bahawa peranan media menjadi sangat penting. Sebab media inilah menyebabkan ramai di kalangan masyarakat terlalu mengagungkan artis. Kan? Artis mengandung untuk sembang. Yang mak sepupu hang mengandung, hang tak cerita pun. Hang mengandung boleh bersembang, bercerai boleh bersembang macam. Jadi artis itu menjadi idola, menjadi pujaan, menjadi bahan mainan.
Jadi media jarang memaparkan tentang kehebatan pelajar Malaysia yang mencapai kecemerlangan di UK contohnya. Tidak diagungkan benda-benda macam itu. Mereka ada alasan mereka sendiri. Mereka kata tentang nilai komersial, tak komersial dan sebagainya. Tak apalah, kita letak kat tepi. Tapi disebabkan hal itulah menyebabkan remaja kita di Malaysia sekarang ini dan di mana-mana pun mengalami masalah kekeliruan dalam memilih idola masing-masing. Kemudian kelemahan umat dan pemimpin negara Islam. Sebelum saya sebut tentang ini, tadi saya bercerita dengan satu kawan kita. Kita berada di sebuah negara Kristian. Walaupun mereka bukan Kristian dalam erti kata sebenar, kan? Mereka bukan Kristian sebenarnya. Tapi kita kata Kristian lah on paper. Sebab chapel dia pun dah jadi surau kita, kan? Buat belajar kita. Macam di dalam tu, chapel dia dah jadi study room. Untuk belajar-belajar dalam universiti. Dia punya church, dia punya tempat gereja, solat, tempat dia semayang dulu pun dah jadi masjid kita dan sebagainya. Jadi adalah beberapa isu tentang masalah boleh atau tidak kita mengucap Merry Christmas kepada kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam. Sebenarnya para ulama mempunyai perbezaan yang ketara tentang hal ini. Jikalau para ulama yang base di negara Timur Tengah kebanyakannya mengharamkan mengucap tahniah, terutamanya menyebut Merry Christmas kepada orang-orang bukan Islam atau orang Kristian. Tetapi sebahagian ulama yang mempopularkan apa yang disebut sebagai faith of minorities, kan? Faith of minority. Orang Islam jadi orang minoriti di sebuah negara bukan Islam atau sebuah negara yang majoriti dia bukan beragama Islam. Kebanyakan ulama yang mempopularkan faith of minorities ini, mereka membenarkan kita mengucap tahniah seperti itu. Happy Deepavali, Merry Christmas dan sebagainya. Cuma jika sudah sekali tanya saya lebih suka mengambil jalan ihtiyat, precaution. Kalau ulama kata boleh, ada orang kata tak boleh. Bagi saya, jika saudara-saudara ada pilihan, baik kita jangan buat. Selagi ada pilihan. Kalau ada sebab tertentu kita perlu buat juga, ucap happy holiday. Kan? Carilah gambar winter ke. Jangan cari gambar Santa Claus. Jangan pergi ambil gambar Santa yang melambangkan secara jelas kepada agama dia. Tapi gambar winter dan sebagainya, itu di happy holiday dan sebagainya. Sebab ini penting dalam persahabatan kita dengan orang-orang yang bukan Islam. Kalau kita dakwah dengan dia, dakwah ni bukan kata kau kena masuk Islam tak. Kita start tu macam mana. Maka berkenaan dengan kelemahan umat dan pemimpin negara Islam, kita menyatakan bahawa kita mempunyai banyak kekurangan. Kita mempunyai ramai ulama, tetapi ulama yang tidak progresif. Kita mempunyai ulama yang tidak fleksibel. Dia tidak boleh accommodate diri dia dengan perkembangan zaman. Masih ada ramai lagi ulama yang masih berada pada tahap jumuk, statik, beku. Mereka tak boleh berfikir dengan cara jangka masa panjang. Macam mana nak selesaikan tentang sesuatu masalah yang berlaku. Saya nak bagi beberapa contoh supaya saudara boleh faham. Macam ni. Saya seorang peguam. Setengah orang datang jumpa saya, dia marah. Dia kata, ustaz lah yang bertanggungjawab menghancurkan rumah tangga saya. Saya kata, sebab apa? Sebab isteri saya minta cerai. Ustaz tolong dia sampai kami bercerai. Ustaz patut bina masjid. Ustaz pun nama pun ustaz. Dia kata, patut bina masjid. Pasal apa ustaz runtuhkan masjid? Itu contoh. Okay. Sedangkan perceraian itu bukan saya yang bagi. Hakim yang jatuhkan hukuman. Pergilah marah ke hakim. Pasal apa marah dekat aku? Tapi kenapa hakim menjatuhkan hukuman ataupun keputusan bahawa berlaku fasakh kepada mereka? Kerana suami yang berlaku zalim kepada isteri. Kerana isteri yang melakukan sesuatu menyebabkan hakim boleh memfasahkan pernikahan suami isteri. Kerana ada sebab di sisi hukum syarak yang menyebabkan perkahwinan itu tak boleh dikekalkan. Maka kita jangan anggap bahawa setiap perceraian itu negatif. Secara umumnya, yes, negatif. Tetapi dia juga ada perkara positif yang menjadi jalan penyelesaian kepada masalah yang berlaku.
Sebab itu saya sentiasa sebut kepada di mana-mana program motivasi yang saya sertai, jangan sentiasa memandang musibah sebagai perkara negatif. Hendaklah ada sikap dalam diri kita melihat perkara negatif itu daripada beberapa sudut, supaya kita boleh mengambil manfaat daripada perkara negatif musibah yang berlaku itu, supaya menjadi satu perkara kebaikan kepada kita. Makan lah. Boleh faham? Saya nak ulang cerita yang saya cerita di Scarborough. Saya pernah cerita di Scarborough tentang satu orang doktor pakar UNG yang balik ke rumah dia terjumpa video kaset. Dia buka video kaset, dia tengok suami dia sedang melakukan perkara yang tidak baik dengan orang gaji dia. Sama ada suami dia purposely letak video kaset itu ataupun tak sengaja, wallahu a'lam. Tapi dia terjumpa dan dia minta cerai. Dia buka tudung dia, baju kurung dia entah ke mana. Umur dah 40 lebih tapi berlagak macam gadis 20-an, pakai seluar ketat, baju ketat. Doktor pakar. Itu yang soalan yang saya tanya di Scarborough. Kalau saya tak silap lah, di Scarborough saya tanya, apakah dengan kelakuan kita itu, kita nak gambarkan pemberontakan kita kepada Tuhan kerana Tuhan mentakdirkan kejadian itu berlaku kepada kita, menyalahkan agama, seolah-olah dengan tudung yang kita pakai, dengan baju kurung yang kita pakai, itulah penyebab kepada kejahatan suami kita. Adakah sebab kerana kita fail, kita gagal peperiksaan, salah Islam, menyebabkan kita meninggalkan solat, meninggalkan ajaran agama, susah dengan agama? Adakah dengan kamu meninggalkan agama, maka kamu lulus balik akademik kamu, cemerlang kembali akademik kamu? Kamu carilah manusia dalam dunia ni, siapa yang tak pernah gagal? Tak ada. Saya challenge, di mana-mana khusus saya pergi, namakan kepada saya satu orang manusia sepanjang alam ini wujud, masa kita belum ada, selepas kita ada dan sebagainya, tunjuk siapa dia manusia, sama ada Islam atau kufur, yang tak pernah gagal dalam hidup, yang sentiasa berjaya dalam hidup dia. Jadi sebab itu kita ni, mind setting kita kena betul. Setiap kegagalan kita jadikan sebagai motivasi untuk kita perbaiki dan perbaiki dan perbaiki, supaya kita boleh meningkat kepada martabat yang kita hendaki. Pemimpin negara Islam yang jadi masalah, saudara-saudari muslimin sekalian, ialah sekadar peluang yang saya ada ini, sebahagian pemimpin mengambil peluang untuk mengumpul harta sebanyak yang mungkin. Tidaklah menjadi kesalahan bagi sesiapa untuk mengumpul harta selagi dalam ruang lingkup yang dibenar. Islam tak larang saudara mencari kekayaan. Tak salah. Nabi Sulaiman kaya, berkuasa. Nabi Muhammad pendapatan dia banyak tapi dia tetap miskin. Sebab 1/5 ghanimah pergi kepada Nabi Muhammad. Pendapatan dia besar, tapi dia miskin. Sebab dapat pada dia, dia keluar balik. Faham eh? Orang yang gaji besar tapi miskin ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita boleh bagi contoh para anbiya yang kaya, para sahabat yang kaya, tapi hidup sekadar ini. Maknanya mempunyai pendapatan yang besar tidak salah. Yang salah ialah mendapat pendapatan dengan cara yang salah, dengan cara rasuah, dengan curi dan sebagainya. Maka masalah yang kita hadapi, kita mengalami masalah di mana pemimpin yang dia bukannya mengutamakan kepimpinan, tetapi dia mengutamakan pengumpulan harta, yang menyebabkan berlaku pengagihan kekayaan yang tidak adil di kalangan masyarakat. Kelemahan dan kekurangan kader dakwah. Saya teringat kepada satu orang ulama yang bernama Syekh Dr. Abdullah Al-Qarni. Kalau saudara-saudara biasa baca buku dia yang terkenal, bestseller itu, La Tahzan, kan? Jangan bersedih. Saya bersembang dengan saudara Zainal tadi, sebab saya pernah bekerja ke BPR kan, tentang satu orang lawyer nama Rosli Dahlan. Rosli Dahlan ni dia mengalami masalah penganiayaan daripada satu department. Maka apa yang berlaku ialah dia dah rasa sedih sangat. Satu lawyer yang hebat dalam Lee Hishamuddin.
Kalau saudara tengok di kalangan firma guaman, kalau nama Hishamuddin, hebat. Hishamuddin ni dah nama menteri sekarang. Tahu menteri sekarang? Baik, jadi hebat. Firma guaman yang besar. Jadi bila dia kena macam tu, orang gari dia tanpa sebab, malam raya, charge sehari sebelum raya dan sebagainya, dia rasa down. Dia rasa sedih. Kita tahu kita siapa kan? Pencapaian kita macam mana, kehebatan kita macam mana, skill yang kita ada, profesionalisme kita, orang tengok kita mana, kita boleh tahu. Saya pun perasan juga kan. Kalau keluar-keluar pada Dewan Mahkamah pakai kod lawyer, jumpa lawyer orang pandang gitu kan. Kita pun kembang kempis. Padahal orang pandang benda lain, kita perasan lebih. Tapi biasalah manusia. Kalau doktor keluar dengan jubah doktor, apa stetoskop dekat leh, orang rasa hebat, pesakit tengok, kita rasa hebat. Engineer cara dia. Satu engineer, saya nak cerita, saudara-saudara sekalian. Pergi mahkamah syariah di Pulau Pinang. Dia marah ke ayah dia depan saya. Bukan kes saya, kes orang lain. Tapi saya tengok dia marah ke ayah di depan saya. Ayah dia tua. Dia kata ayah, kalau macam ni ayah tak boleh nak buat. Dia kata hari-hari saya kena bawa ayah datang mahkamah. Dia lagu ni doi apa ni engineer macam saya pelingkup dia kata. Saya kata wah, dia ni. Kau baru jadi engineer tengking ayah macam tu. Dia tak tahan sebab hari-hari kena bawa ayah dia pergi mahkamah. Dia tak tahan. Ayah dia orang tua. Tak ngerti apa. Jawab ke mahkamah kokang. Jadi bila anak dia kena ambil cuti selalu kan, nak bawa ayah pergi mahkamah, dia bengang. Dia kata ke ayah dia, kalau macam ni engineer macam saya pelingkup, dia kata. Dia kata kau ni rasa besar macam mana. Jadi tapi nak ceritanya manusia macam tu. Dia rasa diri dia kan hebat macam mana, pencapaian dia. Jadi menyebabkan Rusli Dahlan bila dia kena macam tu, dia bawa buku tu, La Tahzan tu pergi ke mana-mana. Jadi adalah beberapa orang yang perasan, dia tulis dalam blog dan sebagainya, cerita macam mana Rusli Dahlan ni sedih, dia rasa down. Sedangkan dia lah yang handle kes berapa juta, berapa bilion emas dan sebagainya, kes kerajaan Malaysia dengan kerajaan luar dan sebagainya. Mana orang yang hebat tiba-tiba dia perlakukan macam tu, dia rasa down. Maka dia sentiasa bawa buku La Tahzan. Jadi buku La Tahzan itulah yang, iyalah wallahu a'lam, tapi saya rasa percaya boleh menenangkan keresahan yang ada dalam diri dia. Itu cara dia. Kalau saudara-saudara ada masalah dalam hidup, ada kegagalan dan sebagainya, cara dia macam tu. Kita jangan kita menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Penyelesaian dan peranan kita. Ustaz, saya kena berhenti setakat itu sebab train saya pukul 2. Cuma ada part yang saya tak sempat sentuh. Peranan kita sebagai umat Islam yang sedar sekarang ni, sebagai seorang anak macam mana pelajar di UK, ahli masyarakat dan sebagai pemimpin pada masa akan datang. Cuma setakat peluang yang saya ada, yang saya boleh sebut kepada saudara-saudara sekalian, fattakullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sedaya upaya kamu, setakat mana yang kita boleh. Apa yang kita boleh buat? Baik. Ada di kalangan saudara-saudari yang ada kelebihan dari sudut internet. Dia pandai komputer, dia pandai buat blog, dia pandai perkara-perkara yang berkaitan. Saya buat email macam-macam kan. Jangan duk hantar email kelakar saja. Hantar email kelakar tu baguslah bagi orang hilang sedih. Tapi pada masa yang sama, fikirkan satu cara. Dengan kepandaian kita, dengan masa yang kita ada nak sebar, nak seorang gelak tu, ada tak yang kita boleh buat untuk menyampaikan mesej agama? Supaya orang yang baca tu, dia terletik dalam diri dia kebenaran mesej yang kita hantar. Sama ada dalam bentuk kecantikan gambar yang kita ambil melalui seni fotografi yang kita ada, bahasa-bahasa indah yang kita karang yang boleh menyentak jantung orang yang membaca, atau apa-apa sahaja kelebihan yang kita ada. Bagi orang yang boleh bercakap, berceramah macam saya, macam saya lah. Saya siapa-siapa panggil seronok je. Ustaz, Scarborough, okey. Ustaz, Leeds, okey. Ustaz, mana? Macam-macam. Fuyo, Fuyo, hore kan. Seronok lah saya. Sebab memang minat saya pun. Saya tak pernah kisah. Minta maaf saya nak cerita kan. Tapi bukan saya nak kata apa tak. Ada satu ustaz, dia tanya saya. Saya betul-betul minta maaf. Saya bukan niat apa-apa. Cuma nak cerita kepada saudara-saudari. Satu ustaz, dia tanya saya, Cik, pasal apa yang tak pergi USM?
Budak USM pun dia bukan bayar duit. Saya kata, saya pergi ceramah bukan nak cari duit. Saya seorang lawyer. Saya ada firma guaman saya. Saya nak kepuasan diri dan yang paling penting, saya nak buat bekal untuk hari akhirat. Saya bukan orang yang baik sangat. Antara yang boleh saya buat untuk bekalan saya hari akhirat, berceramah. Ada orang kata kat saya, alah Ustaz Jah, dia bercakap je pandai, kerja bukan pandai buat pun. Okey, at least aku pandai bercakap. Hang cakap pun tak pandai. Tak. Biasalah. Ada orang paperwork dia TikTok. Itu kelebihan dia yang Allah Ta'ala bagi. Saya paperwork saya tengah terbalik. Jangan suruh saya buat kertas kerja. Buat kertas kerja tengah terbalik saya. Sebab tu tesis saya struggle, kan? Saya terpaksa struggle. Sebab bab menulis, bab paperwork, bab research, saya ada banyak masalah. Tapi kalau bab ceramah, bagi kat saya. Itu biasa, normal, kan? Jadi setiap orang ada kelebihan masing-masing. Pernah tak jurulatih marah dekat, katalah marah dekat apa? Siapa star dekat England ni? Apa? Rooney. Rooney, kau kejar bola pun tak ada apa-apa lah. Ada dah. Apa dia kita dengar Rooney kata, kau turun, kau main sendiri sepak bola. Tak ada. Biasalah jurulatih manager dia tunggang terbalik angkat begitu kaget. Kita nak marah. Apa yang gini? Biasa. Setiap orang mengetahui peranan masing-masing. Orang ni atur strategi, orang ni tengok daripada luar, orang ni tukang sepak bola, orang ni tukang tangkap bola. Itu benda biasa. Kerana Allah Ta'ala tidak memberikan kesemua kebaikan kepada hanya satu tubuh manusia. Allah Ta'ala memberikan satu benda ke orang tu, dia tarik satu benda ke orang. Itu benda biasa. Okey. Saya rasa saya tak boleh nak teruskan. Cuma begitulah kesimpulannya. Marilah kita sama-sama melihat kepada masalah. Jangan kita menganggap masalah itu sebagai penghalang, tapi anggaplah masalah itu sebagai akan pemberi tenaga keupayaan yang akan menghasilkan tenaga kinetik. Ni modal sekolah sains dulu ni. Momentum dan pelbagai istilah. Bukannya jadi pagar, sekat, tiang kayu yang akan membataskan pergerakan, tapi sekurang-kurangnya dia boleh mengalih hala tuju atas sebab-sebab dia. Wallahu a'lam. Kalau ada satu jalan setakat satu suku, saya boleh tunggu. Lepas tu kita ada makan kan? Makan mesti tau. Kena bagi macam balik apa. Lawak je. Setakat satu suku, bolehlah kita discuss. Kalau ada yang terlupa yang tadi ke, ataupun yang sekarang. Ada satu soalan orang tanya saya, orang perempuan yang period boleh baca Quran ke tak boleh? Kat sini baca ke tak baca? Tak baca? Ada yang baca, ada. Jadi fatwa pelbagai. Ada fatwa kata boleh, ada fatwa kata tak boleh. Tapi saya suka jawab dengan jawapan saya. Tapi isteri saya tak setuju dengan saya. Saya cakap terus terang. Isteri saya tak setuju dengan saya. Tapi saya cakap macam ni. Saya lah, kalau jumhur ulama, okey. Yang pertamanya jumhur ulama, majoriti ulama kata tak boleh, haram. Tapi sebahagiannya kata boleh. Sebahagian kata boleh. Kalau Syekh bin Baz umpamanya yang pernah mempengerusikan apa kita sebagai fatwa lajnah daimah lil buhathil ilmiah wal ifta, kan? Lajnah daimah, bagi dia berpegang kepada pendapat jumhur yang haram baca Quran semasa haid. Tapi kalau saya dengar beberapa ustaz kita di sini, dia kata boleh baca Quran sebab masalah dalil dan sebagainya, pertikaian para ulama dan sebagainya. Saya bila saya cerita pada isteri saya kata, bagi saya lah, kalau ada masa kita tak dibenarkan baca Quran, bukan bagus tu. Bagus lah. Kita ni bukan ibadat, bukan rajin sangat pun. Time semayang dilarang semayang. Bagus lah tu. Orang lelaki punya ramai malas semayang. Ni kau dilarang semayang. Patut sepatutnya hore lah. Hore aku tak semayang ni pasal aku period. Ni duk sibuk nak bincang ni. Nak period pun nak semayang. Apa nak semayang apa?
Yang tu tak boleh sembahyang. Yang tu nas qat'i. Siapa yang period tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Itu nas qat'i. Tidak ada khilaf. La khilaf fi. Tidak ada khilaf. Tapi yang khilafnya ialah tentang baca Quran. Yang khilafnya ialah tentang sentuh Quran. Berjunub tidak ada khilaf. Berjunub, once you berjunub, haram secara mutlak dengan dalil qat'i yang ada dalam Quran, tak boleh sentuh Quran. Lepas tu ada orang bincang pula, habis tu orang putih dia bukan mandi junub, yang kita pergi bagi Quran kat dia tu macam mana pula? Yang kau nak bincang itu buat apa? Hukum ini hanya terpakai kepada orang Islam. Orang bukan Islam tidak terpakai. Dia nak makan babi ke, dia nak makan anjing ke, nak minum arak ke, hukum itu tidak terpakai kepada dia sebab dia kafir. Hukum Quran hanya terpakai kepada orang Islam. Itu yang kita kena faham. Jadi pada pandangan saya, selagi ada kemudahan pada agama, kita ambil perkara-perkara yang mudah. Kita jangan memilih perkara yang susah. Allah. Ada soalan saya tu? Adalah 3 minit lagi. Ya. Islam dekat Malaysia dengan macam kalau kami ke Malaysia, kita ikut Wallahu a'lam. Dia bergantung kepada kekuatan diri masing-masing. Saya bagi contohlah, di Durham bergaduh tentang tabir. Durham Islamic Society dekat Durham dipegang oleh satu Pak Arab. Panggil Pak Arab tapi sebaya kita pun. Dia orang Arab ni, dia terlalu taksub pada tabir. Jadi buat makan pun kena ada tabir, semayang pun kena ada tabir, semua kena ada tabir. Kita kena faham, suasana orang Arab, dia memang tabir tu wajib. Sebab tu orang Arab, bagi dia, buka muka ni, macam saudara-saudari ni, dikira haram. Malah kaul masyhur dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i pun kata wajib tutup muka walaupun bukan aurat. Faham tak tu? Tapi masalahnya ialah kita kena faham bahawa kepahaman tentang agama ni berbeza. Mazhab juga banyak. Ulama juga berbeza pendapat dengan dalil yang pelbagai. Yang kita nak sibuk tabir, Quran tak clear, hadis Nabi tak clear. Kenapa kita nak bergaduh tentang tabir? Boleh? Sama juga masalah budak. Budak tak bersunat, semayang dengan kita. Kita nak bergaduh tentang tu. Ada orang kata, oh no, tak boleh, budak kena duduk belakang. Nanti dia duduk atas paha aku tambah najis dia. Najis kat mana? Dekat kuduk dia. Susahlah macam tu. Sedangkan para sahabat Nabi dan sebagainya biasa semayang dengan dukung anak. Kan? Dukung anak. Najis selagi tak nampak, selagi tak ada pada zahir dia, itu tak diberatkan kepada kita. Saya teringat masa saya mengajar di Masjid Tuku Haji Saleh di Lubuk Kawah, Kedah. Kedah. Lubuk Kawah Kedah. Siapa orang Kedah sini? Yang sepadan dengan Perlis. Ada Lubuk Kawah? Tak tahu. Kalau saya tak silap, Masjid Tuku Haji Saleh, Lubuk Kawah, Kedah lah. Okey. Dia sempadan dengan Perlis, dekat dengan Perlis. Saya mengajar tu setiap bulan. Isu di sana apa dia? Tak sah ke imam semayang sebab pakai mikrofon yang letak dekat baju. Sebab apa tak sah? Sebabnya dia kata bila kita ikut tali mikrofon ni, kita ikut dia masuk sampai ke dinding, kita ikut sampai ke bumbung, dekat loudspeaker tu ada tai burung dia kata. Benda ni kalau bercakap dekat kampung, orang kampung marah. Dia kata, kau ni belajar kat UK sekejap dah ketawakan aku kan. Tapi memang pun yang bodoh sangat tu saya apa? Bergaduh Tok Guru sama Tok Guru. Tok Guru tak ada pondok. Kerah anak murid dia. Siapa tak saya pergi Lubuk Kawah, Kedah. Lubuk Kawah apa daerah saya tak ingat. Lubuk Kawah apa benda tak apalah. Di Kedah tu dekat sempadan Perlis, pergi Masjid Tuku Haji Saleh Lubuk Kawah. Pergi tanya betul tak berlaku perbalahan antara satu Tok Guru yang ada pondok dengan anak murid dia. Dia kerah bangun semua hari Jumaat bangun semua keluar daripada masjid sebab dia tak setuju Tok Imam pakai mikrofon dekat baju. Engkau Tok Guru, macam mana engkau faham tentang agama? Itu yang kita tak faham. Dia buat ibarat apa? Dia kata
Dalam fiqh dia kata kalau kita sembahyang atas tanah, ada tali atas peha kita dan tali tu dia lalu ikut sungai dan ujung tali tu ada atas perahu. Dalam perahu tu ada tai lembu, tak sah sembahyang. Siapalah sembahyang nak pergi ambil tali ada tai lembu sambung dengan tai lembu dalam perahu pula. Ni nak cerita fiqh takdiri. Fiqh andaian, duk andai sampai melampaui daripada sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda yang kita faham kat sini, cubalah kita jangan havoc benda ni, tapi kalau boleh kita cuba perbetulkan cara berfikir di Malaysia. Di Malaysia ni sebab dia duduk satu tempat, dia tak pernah terbuka. Dia tak pernah tengok realiti, masalah sebenar macam mana. Dia duduk dalam zon selesa dia. Jadi menyebabkan itulah ilmu dia, kepahaman dia, dan dia tak rasa dia tu salah. Sebab dia tak pernah keluar daripada tempat tu. Sedangkan kita yang keluar ni, kita tengok macam mana bangsa yang maju, macam mana orang mengejar masa, macam mana orang moden, macam mana cara orang berfikir, ulama di benua lain macam mana. Kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk mengukur kembali cara kita memahami ajaran agama. Jadi jawapan itu saya jawab bahawa kita balik ke Malaysia, kita tengok kepada realiti. Kenapa kita tengok kepada realiti? Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dia bukan hanya pakai jubah orang Arab. Jubbatul Rumiyah dia pakai. Jubbatul Syamiyah dia pakai. Jubah orang Rom Nabi pakai, jubah orang Syam dia pakai. Dayyaqatul Kumain, lengan baju sempit pun dia pakai, menunjukkan bahawa tengok realiti lah. Kalau kita duduk negeri orang putih, pakailah baju kot. Ni pakai plekat baju Melayu. Kita tengok ni Scotland mana ni? Scottish mana ni? Aku dah tak nak tengok Scottish macam ni. Pak Cik tu kata, aku 50 tahun dah hidup kat England. Aku tengok Scottish, dia bukan macam ni. Sudah. Dia kata alien mana mendarat dekat England. Ya. Jadi kecoh lah orang. Bukan tak boleh pakai biar kena dengan suasana. Kita nak raya sekali-sekala pakai ke samping, pakai baju Melayu orang putih suka tengok kan. Tu kita buat. Jangan buat benda havoc. Benda sebab itu Dr. Aid Abdul Al-Qarni dia sebut tadi satu ni. Dr. Aid Abdul Al-Qarni dia sebut tadi dia tak setuju jika ada satu orang ustaz berkhutbah di tengah-tengah London bercakap tentang jihad perang. Dia tak setuju. Itu tajuk yang tak sesuai. Kita bercakap mestilah tajuk yang sesuai. Nak perang apa? Tengah-tengah kota London, orang halau kau keluar nanti nak kata. Sedangkan kita sebagai ustaz, kita banyak peranan kita kan. Banyak masalah di kalangan anak-anak muda kita dengan kewujudan kita dan masyarakat, kita boleh selesaikan. Tapi sekali kau bercakap tentang perang, dapat di intelijen dia, kau kena keluar, apa semua yang kau boleh bagi. Jadi banyaklah yang kita kena fikirkan. Jadi saya setakat itu. Sebab bahasa mudah terlebih. Wallahu a'lam, moga-moga apa yang kita bincang pada tengah hari ini diberikan pahala ganjaran oleh Allah Ta'ala. Mana-mana yang tersilap, yang kurang itu kita mohon kepada Allah. Janganlah diterima sebagai dosa, janganlah diterima sebagai satu bencana kepada kita. Tapi kita mohon keampunan, istighfar kepada Allah Ta'ala dengan istighfar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kembali kepada saudara pengurusi majlis. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz di atas perkongsian pengalaman hidup dan ilmu yang telah beliau sampaikan tadi. InsyaAllah semoga apa yang disampaikan tadi sama menambahkan kefakihan kita, kefahaman kita tentang Islam. Jadi dibincangkan tadi banyak perkara tentang faktor-faktor yang menyebabkan bagaimana boleh bagi salah faham, faktor itu bagi salah faham kita terhadap Islam, yang mungkin kita sendiri pun melihat Islam itu dah cukup pandangan yang salah, dan apatah orang lain lagi yang tidak pernah menjalani sistem tarbiyah atau sistem pendidikan tidak Islami. Lebih-lebih lagi orang yang bukan Islam, bagaimana memandang Islam dari sudut yang salah, dan kita lah menjadi ejen-ejen atau menjadi duta-duta yang akan menjelaskan tasawuf Islam itu
bagaimana kepada mereka. Jadi insya-Allah seperti mana kita ketahui, program DUIT ini insya-Allah kita akan jadikan sebagai program berkala. Di antara York dengan Leeds, dan kita akan informkan dari semasa ke semasa bagi program itu berjalan. Kita ibaratkanlah York dan Leeds ni sebagai kaum Muhajirin dan Ansar lah. Kalau tahun ni kita buat dekat sini, bukan tahun ni lah, tahun depan kan. Okay. Kalau duduk pertama, duduk satu kita buat kat sini, duduk dua kita akan berjalan-jalan di York pula untuk masa yang seterusnya. Adil lah kan. Jadi untuk itu saya akan serahkanlah, kita akan ada satu macam battle lah kot, bukan battle, bagi apa istilah dia? Battle lah, battle daripada Leeds untuk kita berikan kepada, tepaskan kepada York, supaya York pun boleh mengajarkan DUIT yang kedua supaya kita semua boleh join nanti, insya-Allah. Jadi saya dengan segala maknanya mempersilakan Saudara Saedah untuk memberikan battle itu kepada wakil daripada York lah. Wakil daripada York, mesti daripada York. Okay, silakan maju silakan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang hadir. Terus sekali pada York lah, saudara kita pada York, dan kepada saudara-saudari daripada Leeds yang sangat hadir. Dan Syafi, kita ada khas daripada Syafi seorang, daripada Syafi yang sudah datang untuk menjayakan program DUIT, dan juga kepada abang-abang postgraduate dan kakak postgraduate. Terima kasih yang datang. Dan insya-Allah kalau selepas ni kalau MSN nak jemput ustaz untuk ceramah-ceramah akan datang, bolehlah. Kita akan buat kolaborasi dengan LUMSOC dengan MSCL. Dan saya dengan segala-galanya juga menjemput Abang Zainal selaku Presiden atau pengurusi MSCL, Malaysian Community Society of Leeds, MSCL, untuk memberikan sedikit sanggah hati kepada Ustaz Jalani. Terima kasih dekat Ustaz. Jadi dengan berakhirnya penyerahan sanggah hati daripada pihak MSCL dan LUMSOC, maka berakhirlah program ini berakhirlah. Ditangguhkanlah program DUIT 1 kita pada kali ini, dan insya-Allah kita akan bertemu kembali di dalam program yang sama dengan insya-Allah orang-orang yang sama, dan kita boleh tambah lagi orang-orang daripada sekitar kita untuk menjayakan program DUIT kedua yang akan berlangsung insya-Allah di York pada masa akan datang. Jazakumullah khairan insya-Allah. Kita akan makan kemudian. Kita makan sini lah kot. Kita akan tengah sediakan dulu. Kita akan makan sini. Jadi sampai kali ini sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Tak boleh.